Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Jun bersama saya Nazirah Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. 3 sahabat ke tali gantung. Juga hina Nabi Muhammad, umat Islam wajib bertahan. Tiga sahabat dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Kota Baru hari ini selepas didapati bersalah mengedar 134.6 gram dadah jenis metafetamin. Tindakan itu dilakukan di kawasan sawah padi di Kampung Bendang Keladi, Batu Gajah, Tanah Merah 4 tahun lalu. Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Nazri Muhammad 38 tahun, Ismail Jusuh 47 tahun dan Mat Zainuddin Mansur 38 tahun. Beliau dalam alasan penghakimannya menjatuhkan hukuman itu selepas ketiga-tiga tertuduh gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pihak pendakwaan di akhir kes pembelaan. Mahkamah tidak mempercayai keterangan semua tertuduh kerana semasa tangkapan mereka bertiga berada di wakaf itu dengan dadah tersebut berada di atas meja di wakaf berkenaan. Mahkamah juga menganggap mereka cerita sedangkan mereka tahu berkaitan dadah dan dibuktikan lebih jelas apabila mereka melarikan diri. Oleh sebab itu, ketiga-tiga tertuduh didapati bersalah dan disabitkan dengan pertuduhan serta dihukum gantung sampai mati. Dalam perkembangan sama, mereka turut dijatuhi hukuman penjara 6 bulan selepas didapati bersalah kerana memiliki racun kafein seberat 9.2 gram pada masa tarikh dan tempat yang sama mengikut Seksyen 9 Fasal 1 Akta Racun 1952. Mereka turut dihukum penjara 6 bulan terhadap pertuduhan memiliki dadah jenis metafetamin pada tarikh dan lokasi sama. Mahkamah memutuskan kesemua hukuman penjara tersebut berkuat kuasa serentak dari tarikh kesemua tertuduh ditangkap. Kerajaan diminta agar mempertimbang hukuman diat atau ganti rugi kepada waris mangsa jenayah seperti kes bunuh susulan pemansuhan hukuman mati mandatori baru-baru ini. Itu cadangan yang disuarakan Peguam Ahmad Nakib Azhari yang berkata hukuman ganti seperti itu sekurang-kurangnya dapat memberi keringanan kepada waris mangsa yang terjejas sumber pendapatan setelah ahli keluarga mereka meninggal dunia akibat jenayah. Contohnya sekiranya mangsa kes bunuh kita katakan adalah seorang bapa ataupun seorang anak yang mana keluarganya bergantung sepencarian ataupun pendapatan kepadanya seorang. Jadi akibat jenayah tersebut mereka telah kehilangan punca pendapatan. Walau bagaimanapun ini adalah tertakluk kepada kajian yang lebih menyeluruh yang dilakukan dan garis panduan tentang berapa kadar yang sesuai, dan ini juga tertakluk kepada kes-kes tersebut secara individunya. Bagaimanapun katanya pelaksanaan hukuman pampasan itu memerlukan kajian mendalam dengan mengambil kira kemampuan kewangan pelaku jenayah dan latar belakang mangsa. Jelasnya hukuman tersebut telah dilaksanakan di luar negara seperti United Kingdom. Justru katanya hukuman diat wajar dimasukkan sebagai hukuman ganti kepada pemansuhan hukuman mati mandatori yang kini masih dalam peringkat kajian. Dalam pada itu, Ahmad Nakib berkata selain menegakkan keadilan kepada mangsa, kesan hukuman kepada penjenayah juga menjadi aspek yang dipertimbang oleh hakim mahkamah dalam membuat keputusan. Hakim atau mahkamah apabila memutuskan hukuman akan melihat secara keseluruhannya. Adakah keadilan diberikan ataupun didapati kepada mangsa atau waris mangsa, dan juga adakah adakah hukuman tersebut dapat memberikan manfaat kepada rakyat secara umumnya. Jelasnya lagi, pemansuhan hukuman mati mandatori merupakan satu pendekatan bagi memberi pemulihan kepada pesalah jenayah dan tidak menghukum semata-mata. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sedili Rasman Isnain dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Muar hari ini atas pertuduhan mencabul kehormatan seorang wanita Januari lalu. Beliau yang berusia 54 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dibaca terhadapnya. Wanita berusia 27 tahun dengan maksud untuk mencabul kehormatan wanita berkenaan.
Didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau dengan denda atau sebat atau mana-mana daripada dua siksaan itu jika sabit kesalahan. Tindakan licik penyeludup membawa 21,600 botol cecair vape dengan anggaran nilai RM1 juta menggunakan lori sebuah syarikat kurier untuk mengaburi pihak berkuasa gagal. Ia selepas kegiatan itu berjaya dikesan anggota Batalion 8 Pasukan Gerakan Am PGA 8 di pos simpangan Tumpat semalam. Timbalan Komander Brigade Tenggara PGA Assistant Commissioner Hakim Al-Hawari berkata, ketika kejadian, anggota bertugas menahan lori terbabit yang dipandu lelaki warga tempatan berusia 34 tahun sebelum membuat pemeriksaan keseluruhan. Ketika pemeriksaan sedang dijalankan, pasukan tersebut didatangi seorang lelaki berusia 20 tahun yang mengaku sebagai penerima barangan di dalam lori berkenaan. Dan hasil daripada pemeriksaan di dalam kotak tersebut mendapati mengandungi pelbagai jenis perisa vape. Pemeriksaan ke atas keseluruhan kotak tersebut didapati jumlah keseluruhan cecair vape adalah 21,600 unit dengan nilaian lebih kurang RM1 juta. Pasukan Strike Force turut juga merampas motor lori tersebut dan menangkap kedua-dua lelaki tersebut yang disyaki menjalankan aktiviti penyeludupan vape ke negara Thailand. Jumlah nilaian keseluruhan rampasan berjumlah RM1.18 juta. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Markas Taktikal Pasukan Gerakan Am PGA Lubok Stol Pasir Mas hari ini. Kesemua cecair vape kemudian diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk disiasat di bawah Seksyen 6 Akta Racun 1952. Manakala dua lelaki yang ditangkap bersama lori yang dirampas diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tumpat untuk tindakan lanjut. Dalam sidang media sama, Hakim Al turut berkongsi kejayaan PGA 8 merampas 8,800 unit rokok elektronik bernilai RM220,000 di Pangkalan Haram Port Leh, Kampung Tualang, Tumpat kira-kira jam 3.30 petang semalam. Bagaimanapun, dua suspek sempat melarikan diri ke Thailand selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa ketika sedang memunggah kotak ke dalam perahu. Umat Islam perlu bersatu padu dalam menzahirkan bantahan terhadap perbuatan menghina Nabi Muhammad SAW seperti yang berlaku di India baru-baru ini. Pensyarah kanan Fiqh Fatwa Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim berkata, kesucian dan syiar agama Islam seharusnya menjadi prioriti utama yang wajib dipertahankan daripada sebarang bentuk penghinaan. Pertama, pastikan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Pastikan Islam sentiasa berada di tingkat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kita kena pastikan umat Islam tidak sama sekali membiarkan kumpulan-kumpulan tertentu ini memperlekehkan Nabi Muhammad SAW, sama ada pada fizikal Nabi, nama Nabi, akhlak Nabi ataupun kepada hadis-hadis Nabi SAW. Tambahnya, mempertahankan Nabi Muhammad merupakan antara perkara yang diperintah berdasarkan ajaran Al-Quran. Selain itu, masyarakat Muslim sedunia juga wajib mempertahankan Al-Quran sebagai sumber perlembagaan agama daripada menjadi bahan ejekan dan gurau senda. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif menyambut baik tindakan beberapa negara termasuk Malaysia yang dilihat tegas dalam menyuarakan bantahan terhadap isu tersebut dan yang terbaru melibatkan isu kontroversi di India. Jelasnya, perbuatan menghina Nabi Muhammad jelas tidak beretika dan ia wajar ditentang oleh seluruh umat Islam sedunia. Ibu derita kanser namun jaga anak OKU. Temu kembali. Dikurniakan 3 anak orang kurang upaya OKU, sepasang suami isteri dari kampung Bukit Diman, Kuala Terengganu tabah mengharungi ujian yang ditakdirkan buat mereka. Selain membesarkan 2 anak yang mengalami masalah pembelajaran, Muhammad Rizwan Ibrahim dan isterinya Nurul Fazidah Mokhtar perlu memberi perhatian penuh kepada anak keempat mereka, Muhammad Daniel Haras, 9 tahun, yang menghidap cerebral palsy sejak lahir.
Pasangan ini dikurniakan 5 cahaya mata di mana anak kedua Muhammad Daniel Hakim 13 tahun dan adiknya Nur Fatin Kalisha 12 tahun disahkan mengalami masalah pembelajaran. Kehidupan mereka sekeluarga hanya ditampung oleh Muhammad Rizwan yang hanya bekerja kampung dengan purata pendapatan RM500 sebulan. Nurul Fazira berkata, suaminya berusaha keras menyara keluarga walaupun tahap kesihatannya tidak begitu mengizinkan kerana menghidap gout dan tekanan darah tinggi. Pendapatan dia 500 tu memang tak mencukupi lah untuk menapa kami tujuh dengan dalam rumah ni dan keperluan anak-anak ni dengan suami pun kerja pun tak menentu. Kalau ada orang panggil masa rupuk pun kalau ada orang kerja adalah masa kata ada lah. Sementara itu, Muhammad Daniel Haras turut mengalami masalah usus tersumbat dan memerlukan susu khas serta lampin pakai buang yang menelan kos kira-kira RM500 sebulan. Nasib baik tu ada enjoy yang mati susunya. Kalau ada pun pernah anak saya ni terputus berkena papers susu sebab masa apa yang tak cukup kos pembelajaran kita. Rumah yang dihuni mereka ini pun atas ihsan Majlis Amanah Mara 3 tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM10,000. Kehidupan Nurul Fazida dan anak-anaknya sebelum ini turut mendapat perhatian beberapa pihak di mana 2 anaknya menerima bantuan persekolahan masing-masing sebanyak RM1,800 setahun. Mereka juga pernah menerima bantuan susu khas daripada pejabat Dewan Undangan Negeri Ajil beberapa tahun lalu. Orang ramai yang bersimpati boleh menghulurkan bantuan menerusi akaun bank Muhammad Rizwan seperti tertera atau menghubunginya di talian 016 7497 524. Sementara itu, di Kedah, nasib seorang warga emas diibarat sudah jatuh di tipe tangga. Jimat Hassan, 78 tahun, menderita kanser paru-paru tahap 4 sejak 4 tahun lalu tetapi terpaksa menjaga anak sulungnya Sobri Mat Isa, 68 tahun yang merupakan orang kurang upaya OKU fizikal. Walaupun hidup dalam kesusahan, namun ibu tunggal itu tidak patah semangat dalam melawan penyakit pada masa sama menjaga anaknya. Jimat yang juga ibu tunggal berkata setiap hari dia akan melakukan rutin hariannya menyiapkan Sobri yang tidak dapat menguruskan diri dan kemudian barulah dia akan keluar untuk menoreh getah seawal jam 7 pagi. Dia akan membawa bersama anaknya kerana bimbang untuk ditinggalkan bersendirian di rumahnya di Kampung Padang Cenerai. Selesai menoreh, Jimat akan pulang untuk masak dan melakukan kerja rumah. Balik masak betul ya teh kat dia kau pergi dengan roti tak apa dia duduk betul lah pukul 11-12 ni makcik masak nasi kat dia. Dia kena bubuh lagi. Ayah dia nak ni. Dah tangan tu lemut sebelah. Warna nak terah pada Allah Ta'ala dah. Kita sakit jaga yang sakit. Dah anak tu sakit, anak duduk jauh-jauh habis. Tak ada siapa nak belak. Makcik yang belak. Siapa nak mati dulu pun tak tahu lah. Makcik kan dia dulu pun tak tahu kan. Menceritakan keperitan hidup dialami, Jimat berkata dia pernah ketiadaan wang untuk membeli ubat kemoterapi yang harganya mencecah ribuan ringgit. Sebelum ini, doktor pakar yang merawatnya di Hospital Sultanah Bahiyah selalu mengingatkannya agar tidak putus sebekalan ubat kerana dibimbangi kanser paru-parunya cepat merebak. Makcik tak makan 5-6 bulan, tak ada duit. Asal tu kan mesti buat 3 bulan, 14. Angkat ubat. Lepas tu makcik pergi mengayu kat hospital kan, lepas bagilah. Penderitaan 2 beranak ini mendapat perhatian pengerusi Cancer Survivors Malaysia, Zuraini Kamal, yang menziarahi serta menghulurkan sumbangan wang tunai, susu formula khas serta barangan keperluan dapur. Kanser pada usia yang lewat juga boleh menjalani rawatan dan alhamdulillah rawatan yang diberikan itu sesuai dengan penyakitnya dan beliau boleh melakukan kerja-kerja biasa. Dia masih boleh pagi-pagi pergi memotong, menjaga anak OKU, dia masak sendiri untuk mereka berdua. Jadi kanser tu masih lagi membolehkan seseorang itu hidup macam biasa. Kepada sesiapa yang ingin membantu meringankan beban nasib 2 beranak ini boleh menghubungi Jimat di nombor 011 5661 637
atau menyampaikan sumbangan ke akaun Bank Simpanan Nasional BSN Jimat Hassan bernombor 0211 3298 6624 6381. Kenaikan kos haji diharap seiring kualiti perkhidmatan dan kebajikan dinikmati jemaah sepanjang mengerjakan haji yang membabitkan penambahbaikan perkhidmatan haji bermula dari ketibaan jemaah di Tanah Suci sehinggalah selesai ibadah itu. Selain itu, jemaah juga perlu bersedia dengan kenaikan harga barangan di Makkah dan Madinah. Perkembangannya bersama wartawan Fitri Musa dan juri kamera Kamaruzaman Mansur dari Makkah Al-Mukarramah. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, penambahbaikan perkhidmatan akan disediakan pihak berkuasa Arab Saudi serta Muassasah Asia Tenggara. Ia selaras visi dan misi 2030 Kerajaan Arab Saudi. Antara penambahbaikan itu termasuk perkhidmatan Mekah Road atau pra-pelepasan untuk jemaah Malaysia dan keselesaan di khemah di Arafah dan Mina, kemudahan tandas, kualiti sajian serta kelancaran pergerakan bas. Pra-pelepasan atau dipanggil sebagai Mekah Road, itu yang pertama, dan itu memberi kemudahan dan keselesaan yang amat tinggi sekali kepada para jemaah haji kita, kerana apabila para jemaah haji kita sampai sahaja di lapangan terbang, sama ada di Madinah ataupun di Jeddah, mereka hanya perlu terus menaiki bas tanpa melalui immigration, tanpa melalui custom dan tanpa perlu menunggu beg mereka dan ataupun menunggu bas. Mereka terus menaiki bas ke hotel dan barang-barangan dan beg-beg mereka akan dihantar ke hotel masing-masing, sama ada di Madinah ataupun di Mekah. Beliau ditemui selepas majlis menyambut ketibaan 291 jemaah dari penerbangan KT-04 dari Madinah di Hotel Land Premium Mekah kira-kira jam 10 malam waktu tempatan. Datuk Seri Saleh berkata walaupun kos meningkat, hanya sebahagian ditanggung oleh jemaah haji, manakala selebihnya diuruskan tabung haji. Jemaah juga diminta bersedia dengan kos kehidupan seharian di Tanah Suci yang meningkat. Kos kehidupan harian para jemaah haji juga akan merasai bahawa kenaikan barang-barangan untuk mereka beli sebagai cenderahati balik ke Malaysia, dan juga kalau mereka pergi ke restoran untuk makan makanan, semua juga harganya telah pun meningkat jauh daripada tahun sebelum-sebelum ini. Sehingga hari ini seramai 3,882 jemaah haji Malaysia telah selamat tiba di Madinah menerusi 15 penerbangan. Walaupun kos haji meningkat selaras dengan kos kehidupan seharian dan inflasi, diharap perjalanan jemaah haji dipermudahkan dan bertambah selesa dengan pelbagai penambahbaikan yang dilakukan oleh tabung haji, pihak Muassasah Asia Tenggara dan Kerajaan Arab Saudi. Fitri Musa dan juru kamera Kamaruzaman Mansur melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah. Helikopter terhempas, 7 maut. Laporan luar negara, gunung berapi bulusan di wilayah luar bandar Sorsogon, Filipina meletus lagi. Letusan berlaku sekitar jam 3.37 pagi tadi waktu tempatan dan ia memaksa pihak berkuasa memindahkan penduduk ke kawasan yang lebih selamat. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, letusan itu berlaku selama 18 minit. Dalam pada itu, orang awam digesa untuk menjauhi zon berbahaya kekal sepanjang 4 km. Juruterbang juga dinasihatkan tidak menerbangkan pesawat berhampiran puncak gunung kerana dikhawatiri letusan freatik boleh berlaku secara tiba-tiba. Terdahulu pada 5 Jun lepas, pihak berkuasa telah memindahkan lebih 200 penduduk berhampiran kawasan tersebut. Gunung berapi bulusan adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Filipina. Pada Januari 2018, gunung berapi itu memuntahkan abu setinggi kira-kira 2.5 km ke langit.
7 disahkan terkorban dalam nahas helikopter berhampiran Tuscany, Itali. Helikopter terbabit dilapuri hilang dari radar sejak Khamis lepas dan serpihan bangkai hanya ditemui 2 hari kemudian. Mangsa yang terkorban merupakan seorang juruterbang warga Itali, 4 warga Turki dan 2 rakyat Lubnan. Terdahulu mereka menghadiri pameran teknologi kertas di Itali sebelum terlibat nahas. Helikopter itu dilaporkan hilang ketika dalam perjalanan dari bandar Tuscan Lucca ke Treviso sebelum terhempas di kawasan hutan. Bangkai helikopter itu ditemui seorang pengembara dan memaklumkan penemuan itu kepada pihak berkuasa. Agensi berita ANSA melaporkan pesawat terbabit dimiliki oleh syarikat pengangkutan dan penyelenggaraan Aeronautic Avio Helicopters yang berpangkalan di Tiene di utara Itali. Krisis di Myanmar antara intipati yang akan dibangkitkan dalam mesyuarat Menteri Luar ASEAN di New Delhi, India pada 16 dan 17 Jun ini. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, isu pelarian dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di negara itu perlu diselesaikan segera kerana ia turut memberi kesan kepada negara lain. Beliau dalam masa sama turut menekankan komitmen negara-negara ASEAN untuk mencari kaedah baharu dan kreatif bagi membantu Myanmar khususnya pelaksanaan konsensus 5 perkara termasuk bantuan kemanusiaan. Mengulas mengenai isu pelarian yang kini ditempatkan di beberapa negara termasuk Malaysia, Datuk Seri Saifuddin berkata beberapa negara telah menzahirkan kesediaan untuk menggandakan pengambilan pelarian Myanmar yang berada di Malaysia. Kita dapatlah pengakuan dari beberapa negara yang dia kata sebelum ini 2 tahun terganggu sebab COVID. So kita minta, saya kata tambahlah, dan ada 1-2 negara tu dia ni negara-negara besar lah, nama tak boleh nak sebut, biar dia orang lah sebut negara-negara besar yang dia kata bolehlah dia sanggup untuk sekali ganda daripada jumlah tahunan yang mereka ambil sebelum COVID. Setakat ini terdapat 150,000 pelarian Myanmar berada di Malaysia selepas mereka melarikan diri dari keganasan di Myanmar sejak tahun 2017, manakala lebih 1 juta lagi berlindung di Cox's Bazar, Bangladesh. Datuk Seri Saifuddin berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan kursus asas bahasa isyarat untuk orang kurang upaya OKU di Pusat Khidmat Parlimen Indra Mahkota dan penyerahan sumbangan kepada jemaah haji di Kuantan. Dan berikut berita antarabangsa pilihan. Sembilan orang lelaki ditahan selepas dipercayai menyerang sekumpulan wanita yang sedang menikmati makan malam di sebuah restoran. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup, seorang lelaki bertindak menampar seorang wanita selepas dicuba menolak lelaki terbabit yang bertindak memegangnya. Wanita itu kemudiannya ditarik keluar daripada restoran dan dipukul dengan teruk. 2 lagi rakan mangsa yang ingin membantu turut dipukul sekumpulan lelaki terbabit. Di Brazil, seorang wanita yang hampir diragut berjaya diselamatkan sekumpulan pekerja yang melalui kawasan terbabit. Berdasarkan rakaman yang tular di media sosial, berlaku pergelutan antara penjenayah dan mangsa sebelum sebuah bas yang membawa pekerja berhenti dan mereka turun membantu wanita tersebut. Penjenayah tersebut akhirnya berjaya diberkas. Seorang pendaki wanita Norway sasar untuk mendaki 14 puncak gunung tertinggi di dunia hanya dalam tempoh 6 bulan semata-mata mahu mengubah persepsi masyarakat terhadap pendaki wanita. Christine Harila, 36 tahun, kini berjaya mendaki 6 puncak gunung termasuk Gunung Everest 2 bulan lepas. Dia berikrar untuk menandingi juara dunia Nirmal Purja yang merekodkan pendakian sebanyak 14 puncak tertinggi dalam tempoh 6 bulan 6 hari. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.